Bagi pendapat Cikgu Amit. Sila Cikgu Su. Macam yang Cikgu buat yang skala tu kan? Ya. Kalau pendapat saya lah, sebab kadang-kadang pelajar saya dia pandai keliru apalagi kalau macam yang nilai negatif tu kan. Jadi dia akan begitu macam ni. Nilai positif paling tinggi dan nilai negatif paling rendah. So dia kan, sebab negatif tu kan paling dia makin rendah kan? Walaupun angka dia makin rendah kan? Ya, makin besar tu makin jauh ke belakang, ya. Sebab itu hukum matematik tu bahkan supaya betul. mereka so jadi saya cakap ambil paling tinggi positif, negatif paling rendah. Macam Cikgu Amit itulah campur. Cumanya saya tidak bagi dengan 12 Cikgu Amit. Okey, Cikgu bagi berapa ketinggiannya? 10. Okey. Lagi senang, dia tidak menggunakan kalkulator pun tidak apa, you just pindah saja lah. Ya, matematik kan? Mudah kan 10 kan? Betul. Ya, 10. Lepas tu pernah ada soalan dulu pernah keluar kalau saya tidak silap dia punya petunjuk tu banyak yang negeri ke apa itu. Jadi kalau kita sampai 13 tu. Ya, itulah Cikgu Amit, kalau kita kasih banyak besar Cikgu Amit itu 12 tu besar betul. Dan kena ingat masa tu Cikgu Amit, kita bagi pelajar 40-50, kalau kita bagi 12 tu kan Cikgu, nanti dia panjang gitu pendapat sajalah. Tapi untuk makluman Cikgu sekarang ni macam tak ada sudah pun boleh ubah yang banyak-banyak tu. Macam kalau paling banyak pun 5 atau 6 saja. Ya. Oh begitu Ya, okey bah. Tapi sama sudah sampai berbelas itu. Tak tahulah, saya cakap ni yang dulu-dulu punyalah. Mana tahu tiba-tiba MPM itu. Okey Cikgu masih om. Cikgu Royce. Cikgu Royce. Cikgu Royce. Mungkin dia tertekan mikrofon tadi tu Cikgu Amit. Mungkin lepas ni kita akan ke karangan kah Cikgu Amit? Ya, boleh. Kalau sudah habis bahagian ini, saya mau sentuh sikit karangan. Mungkin kita boleh ambil satu lagi soalan di ruang chat ni, soalan dari Cikgu Rosnah. Bolehkah kita kasih pendek itu negatif sebab nilainya tidak sama tinggi dengan positif? Okey, ini maksudnya kalau kita ikut tadi kan, sebab itu kenapa saya jawab, kenapa saya ambil daripada atas. Cikgu perasan saya pakai sifir tadi 7 kali 4 28 saya katakan saya pakai. Okey, jadi kalau cikgu nampak dia sudah memotong pada pada 4 cm tu terus dari kosong. Jadi di atas itu akan jadi lebih positif, itu akan jadi lebih pendek daripada negatif. Walaupun dari atas ke bawah itu 12. Sebab itu saya pakai sebab kepanjangan untuk positif hanya 25. So saya tidak perlu begitu panjang. Saya hanya pakai 25 saja, yang panjang itu ialah pada negatif. Saya tidak perlu sama banyak. Jadi sebab saya kena pakai sifir 7 tadi, 7 kali 4 28 melebihi nilai positif 25% tadi. Jadi saya pakailah 28, 21 atau lepas sampai kosong saya kasih putung sudah negatif 7, negatif 14. Jadi nanti negatif ni akan jadi lebih panjang sebab negatif tadi kita cakap sampai 50 tadi. Jadi akan panjang ke bawah. Itu maksud saya. Boleh faham kan tu? Ya. Jadi memang tak akan sama tu Cikgu Rosnah. Di antara positif negatif tu tak akan sama balance. Kita potong di mana yang pendeknya ataupun mungkin positifnya lebih banyak, negatifnya paling pendek. Terpulang kepada itulah nanti. Suruh pakai dalam sifir. Macam Cikgu Su tadi dia pakai 10 kan? Dia pakai 10 sifir lagi senang lah. Dia senang fikir. Sifir 10 saja, tak ada masalah. Iya, saya darab 5. Cikgu Amit 7 kan? Saya 5. Ya, jadi maksudnya itu teknik gitu. Teknik mau kasih cepat budak kan, tak payah pikir panjang. Betul. Ya, senang gitu. Okey, masih. Baik, ada apa-apa lagi? Kalau enggak kita pergi karangan sekejap. Boleh? Cikgu kita teruskan ke karangan, Cikgu Amit, sebab tengok dalam ruangan chat pun tidak ada soalan. Okey. Kalau tidak ada, kita pergi kepada karangan. Saya share karangan, kita ambil teknikal lah sebab karangan kita pernah buat banyak kali. Tapi ini kalau kita tanya dengan Cikgu Nafi sangat bagus sebab saya tengok keputusan di sana sangat mantap lah. Jadi saya buat sharing sedikit apa yang saya amalkan di sekolah. Okey. So kita pergi kepada teknik, kita buka kepada skrip contoh. Okey, yang ini bandar selamat ini.
Okey, dan kita buka satu lagi iaitu dia punya contoh jawapan, cadangan jawapan yang ini. Okey, baik. Cikgu ada di kedua-dua ni benda ni, kalau ada kasih dia beriring kiri dan kanan lah. Okey, cikgu. Boleh? Boleh kita mulakan? Atau mau take 5 dulu? Cikgu? Penat sudah. Boleh cikgu? Okey, terus ya Cikgu Hamid. Okey, baik. Kalau saya punya pemahaman kan, saya dapati budak ini dia tidak dapat memberitahu saya isu. Isu tu diorang tidak faham. Jadi kalau saya jumpa satu tajuk karangan begini, saya kata dengan budak, tolong carikan saya apa isu di dalam ini. Jadi isu itu adalah perkara yang dibincangkan itu, yang diorang tidak faham. Kadang-kadang diorang tembak merata saja. Okey, jadi kita ambil tajuk contoh dia tajuk ni. Program Bandar Selamat bukanlah satu-satunya cara bagi kerajaan mengurangkan jenayah daripada berleluasa di negara ini. Bincangkan. Okey, jadi pada cikgu, kalau cikgu baca, apa isunya cikgu di sini? Apa isu yang cikgu nampak? Mengurangkan jenayah berleluasa. Kan kita ada di situ, jadi saya akan cakap dengan budak cara mengurangkan jenayah oleh kerajaan. Cara kerajaan mengurangkan jenayah itu dia punya isu. So kita letakkanlah dia sebagai isu. Ini ialah usaha, tapi jangan pakai usaha, kita pakai cara-cara kerajaan mengurangkan jenayah. Sudah itu dapat, barulah kita cari dia punya kehendak soalan. Kehendak soalan. Jadi kehendak soalan biasanya akan terbagi kepada 50, 23, 14 kan? Ini ialah kehendak soalan. Kehendak soalan itu berbalik kepada apa yang dikendaki dalam soalan itu. Jadi pada pendapat cikgu, selepas kita mengetahui bahawa isunya ialah cara kerajaan mengurangkan jenayah, ada satu yang sudah dibincangkan di situ atau satu yang sudah dikeluarkan di situ, iaitu program Bandar Selamat. Jadi kehendak soalan itu merujuk kepada 1+4. Jadi kita kena biasakan dengan budak dalam beberapa tempoh ini untuk pelajar menyesuaikan diri, baca soalan, tengok apa dia punya isu dan apa dia punya kehendak soalan. Itu nanti saya akan tunjukkan dengan saya punya CSI RISE nanti. Okey, jadi untuk hari ini, untuk masa yang ada ini, kita buat dulu bengkel ini terus. Jadi kita faham ini adalah 1+4, semua adalah berkaitan dengan cara-cara kerajaan mengurangkan jenayah. Okey, so 5 cara, 1 sudah dibagi, jadi kita bagi dia 1+4. 1 wajib dan 4 lagi kita buat sendiri, cari sendiri. Okey, baik, kita pergi kepada bahan. Cikgu ada bahan-bahan ini? Ya. Cikgu ada bahan-bahan ni? Okey, cikgu baca, cikgu tengok dulu di cadangan jawapan. Okay. Cikgu nampak saya punya presentation, cikgu? Cikgu nampak presentation saya? Tidak nampak. Tidak nampak? Ya. Tadi okey. Yang tadi okey tuh. Tapi tidak. Tidak apa-apa, dia hilang-hilang. Macam penat sudah saya punya komputer ni. Kan? Macam penat sudah dia pula. Okey, nampakkah sekarang? Okey. Nampak sudah. Jadi tadi saya sudah cakap bahawa kehendak soalan ialah 1+4. Jadi kita sudah tahu 1 itu adalah Bandar Selamat. Jadi dalam konsep menerangkan Bandar Selamat ini, nanti kita akan tengoklah kematangan pelajar untuk mengurai apa itu Bandar Selamat. So kalau saya punya pendekatan, minta pelajar supaya boleh menerangkan apa, siapa, bagaimana, di mana dan seumpamanya. Ya, itu nanti dalam CSI itu. Okey? Baik, sekarang ni dalam jawapan yang kedua, kehadiran polis di mana-mana, pendidikan pencegahan jenayah, penglibatan penduduk setempat, memperkasakan penguatkuasaan undang-undang, pengaplikasian teknologi canggih, dan ketujuh pemulihan dadah DDK. So ini 7 jawapan yang dicadangkan dalam soalan tadi. Okey, so sekarang saya bantu cikgu-cikgu untuk menerangkan tentang penandaan dia.
kita tanda budak punya karangan macam mana. So kita mulakan dengan intro dulu. So kita bacalah intro kita. Jadi saya punya nasihat kepada guru-guru novelis untuk pengajian am ini, pastikan bahawa menulis intro jangan panjang-panjang. Panjang pun 3 baris cukup. Tak mau sudah lebih. 3 baris maksima intro. Apa yang perlu ditulis di situ, kita ambil balik statement issue. Statement issue itu yang terdapat pada soalan. Cuba cikgu perhatikan, budak ini di dalam soalan dinyatakan cara, tapi dia pergi pandai-pandai tukar, dia jadi apa? Langkah. Ini satu kesalahan juga. Walaupun langkah dan cara itu mungkin membawa maksud yang sama, tetapi adalah tidak dinasihatkan, tidak digalakkan supaya menukar istilah itu. Itu perkara yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan pasti bagi tahu pelajar. Jangan suka-suka menukar perkataan. Ya, satu adalah sangat bahaya. Okey, baik. Sesudah itu, bila kita menulis perenggan isi, perenggan idea, saya akan menekankan di situ pelajar perlu menulis statement, issue statement ataupun ayat isu. Apa ayat isu? Cara bagaimana kerajaan mengurangkan jenayah. Mesti ada. Mesti ada di situ, maknanya tidak boleh ditinggalkan. Apa pun dibuatnya dengan penanda wacana ke apa di depan tu, saya tak peduli. Tetapi saya kata isu statement mesti ada. Jadi di sini ceritanya lah cara kerajaan mengurangkan jenayah daripada berleluasa, barulah di penghujungnya itu ada ideanya. Program Bandar Selamat. Itu dianggap sebagai idea. Dan isu statement dan idea mesti dibuat dalam ayat pertama sahaja. Okey, ini cara saya cikgu, style saya. Saya paksa budak bila menulis ayat perenggan yang perenggan mula mesti ada isu statement dan di penghujungnya ada idea dalam ayat yang pertama. Saya tidak mau dia jatuh ayat kedua, ayat ketiga ke ayat 4. Yang lain selain daripada itu, yang pertama saya akan TR-kan dia. Jadi pelajar saya akan terbiasa untuk meletakkan isu statement dan juga idea di hadapan ayat yang pertama. Barulah kita boleh marking dia sebagai idea. Okey? Baik, ada soalan di situ? Ada? Bolehkah? Boleh ikut? Azlan boleh ikut? Okey, boleh faham. Jadi Clear, ini benda cikgu. ni kita sudah buat banyak kali bahkan. Jadi jangan ada sudah kelolosan ataupun kelonggaran. Oh boleh ni ayat kedua, ayat ketiga, ayat tak mau sudah. Saya punya style, kalau saya jumpa ayat idea dan isu statement tu tidak ada di ayat pertama, saya TR-kan terus. Ya. Jadi maksudnya kita mau bagi tahu dengan budak, the first moment kamu menulis, pastikan ada isu statement terhadap apa yang kamu mau tulis dan di penghujung dia adalah idenya. Begitu. Jadi barulah selepas daripada itu dinyatakan dia punya idea. Jadi kalau di sini jadi idea wajib, dia akan terang-terang dapat 2 markah sudah. Sebab idenya itu idea yang tepat. Okey, untuk huraian, bila dia menulis idea itu betul, huraiannya akan diberi markah sama ada 1 atau 2 markah mengikut kepada kesesuaian jawapannya. Jadi kalau dia fokus kepada apa itu program Bandar Selamat, maka dia boleh dapat 2 markah penuh. Okey? Dan nasihat saya kepada cikgu-cikgu yang family baru dalam pengajian am, pastikan kita pelajar boleh menulis 50 ke 60 patah perkataan bagi setiap satu perenggan. Okey? Boleh. Saya perlu respon. Okey, apa respon kamu? Ataupun saya macam melaju sudah kan? Gear 3 ke 4 sudah macam mau cepat habis ini. Cikgu Amit. Ya, Cikgu saya. Amit. Ini berkaitan dengan kedudukan isi lah idea. Yang ini sepatutnya idea pertama lah sebab sudah ada dalam soalan kan. Iya, Tetapi betul. ada juga pelajar yang degil, dia letaklah di idea ketiga, keempat. Saya pun Okey. tidak tahu kenapa. Kalau begitu ada nikah. Okey, baik. Kehendak soalan tadi apa dia? Kehendak soalan?
apa tuh? Kehendak soalan ini 1 Itu campur empat. 4. Maksudnya Ya. 1 itu adalah idea wajib, tetapi saya tidak cakap dia mesti berada di perenggan selepas intro. Faham Oke, tak? ya. Jadi Oke. maksudnya Ya. jika pelajar itu dia menulis, tiba-tiba baru perasan, alah ada idea wajib ini, tapi sesudah perenggan yang ketiga keempat dia menulis ayat itu. Oke. Jadi maksudnya program Bandar Selamat itu di perenggan yang ke-5. Contoh dia kan, Ya. ada ke tidak? Saya tanya, 1 campur 4 itu tercapai ke tidak? Masih tercapai. Betul. Ya, tetap masih ada, idea itu masih ada. Dia tidak perlu kedudukannya selepas intro. Tetapi kita punya amalan, kita punya cara, kita selalu cakap kalau 1 campur 4 sebaik-baiknya tulislah idea wajib itu selepas introduction. Boleh? Oke. Boleh. Menjawab soalan tak, Cikgu Adlan? Sangat menjawab jelas. Jadi kalau dia terlupa, tahulah budak kita ni kadang-kadang umur lebih tua daripada kita kan? Tiba-tiba menulis lupa. Sudah mau menutup tu baru cikgu, ndak aku terperasan ada idea wajib. Dia menulis sebelum kesimpulan itu, program Bandar Selamat itu ditulis, terimalah sebab dia mencapai kehendak soalan 1 campur 4. Faham tak? Bukan di kedudukannya dia mesti diselepas intro, cumanya amalan kita itu saja. Kita mau meletakkan di kedudukan selepas introduction. Okey, baik. Saya tengok ada message masuk. Adakah? Nampak. Itu saja. Ada lagi. Okey, Cikgu Rosna cakap, ayat terakhir di setiap perenggan itu contoh, oleh itu program bahasa merupakan cara untuk mengurangkan daripada belas. Perlu adakah? Tidak perlu. Ada orang kata ini adalah ayat penegasan. Tidak perlu. Itu adalah style saja, style menulis. Tidak perlu ada, Cikgu Rosna. Tapi kalau cikgu mau buat sebagai style untuk menutup sebagai penegasan, tidak ada masalah. Saya punya fokus bila saya menulis idea huraian, ayat huraian, dia mesti memfokuskan apa itu idea itu. Ya, tekankan apa itu idea itu supaya dia boleh dikembangkan. Apa, siapa, bagaimana, itu yang paling penting. Jangan cerita program Bandar Selamat lepas tu melilau-lilau tak tahu ke mana. Anda mau begitu? Fokus, what is program Bandar Selamat? Cerita apa itu program Bandar Selamat. Itu lebih bagus. Okey kah? Cikgu Ahmed? Ya, saya. Ya, memberi pandangan saya Cikgu pasal sila. Kita ni. Memang isu yang Cikgu sebut tadi iaitu apabila budak untuk pelajaran ni, idea utama mesti terus kita letak di baris pertama tu. Apa yang saya nampak ialah biasanya budak ni dia pengaruh dengan bahasa Melayu. So bahasa Melayu dia menggunakan teknik induktif. Jadi dia akan letak di mana-mana dia. Jadi itu yang berlaku kalau SEM1 ni dia orang masih membiasakan diri. Itu yang nampaklah. Ya, jadi itu salah satu pengaruh. Dan kemudian apabila subjek bahasa Melayu yang dalam package itu dia juga memberi pengaruh, kadang-kadang budak ni dia jadi pengaruh untuk dia terbawa-bawa benda tu. Jadi salah satunya kita kena memang latihan yang konsisten lah dengan itu. Ya, itu. Okey, terima kasih Cikgu Junior. Kalau cakap pasal budak bahasa Melayu ni Cikgu, aku berperang sama dorang. Macam aku mau bertumbuk sudah sama dorang ini. Sebab memang dorang terbiasa menulis kaedah penulisan BM. Yang kita kata ndak ngam ini ndak sama. Di situlah juga dorang menegas juga di situ. Jadi kita kena pastikan bahawa pelajar dapat membezakan apa dia penulisan karangan BM dan apa penulisan karangan pengajian am. Apa yang saya boleh cakap, penulisan karangan pengajian am simple and very direct. Dia tidak berpusing-pusing, dia tidak berliku-liku, very direct. Cakap very direct, directive kepada point. Jangan lagi ada peribahasa lah apa ndak mau. Ya. Okey, baik. Jadi saya minta bantuan cikgu-cikgu, tolong tandakan saya untuk perenggan yang ke seterusnya. Ini perenggan ini. Okey, cikgu tandakan saya, bantu cikgu bagi komen. Okey, yang saya highlightkan ini. Cikgu nampak saya punya ni presentation? Nampak tak cikgu? Hilang sudah. Itulah kan pada hilang-hilang. Macam dia suruh berhenti sudah benih kan? Okey, yang ini nampak?
Oke, Ah, nampak. Oke, Cikgu komen Cikgu. Komen pada jawapan ini. Idea tidak relevan. Idea tidak relevan. Tapi Ya. isu statementnya ada kan? Cara kerajaan mengurangkan jenayah ada isu statement. So, Ya. pelajar Cuma- tahu bahawa isu statement perlu ditulis, cumanya masalah idea tidak relevan. Dia tulis penguatkuasaan undang-undang. Undang. Dalam skema kita panggil apa? Memperkasakan. Memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Jadi bagi mereka yang baru join family pengajian A, perlu ada penegasan perkataan. Penguatkuasaan undang-undang sudah lama berlaku. Jadi bila ada satu tempo penguatkuasaan undang-undang sudah bertambah bagus, sudah bertambah baik, jadi kita tambahkan dengan perkataan memperkasakan. Tidak ada perkataan memperkasakan, I say to you bye-bye lah, TR. Ya, jadi ini tiada idea ataupun idenya tidak relevan. Okey. Cikgu Hamid, Ya, saya. kalau perkataan memperkasakan itu dan pelajar guna satu perkataan yang sama maksud, Contohnya memperhebatkan ke, boleh. memperkukuh. Tapi Cikgu Azlan, selama mana kita belajar Cikgu Azlan selalu dengar perkataan apa yang digunakan? Untuk apa nih? Yang undang-undang? Memperkasakan ya. Ya, memperkasakan je lah, tidak lain lagi. Itulah. Jadi Tapi itulah pelajar. jangan bagi peluang dengan budak. Macam contohnya kan saya cakapkan kesan kepada negara. Kita terus kesan kepada negara menjejaskan image negara. Ambil terus itu. Ini sekali keluar memburukkan nama negara lah, memburukkan image negara lah. Nampak macam dia tidak mendapat penekanan di situ. Kita mau guna perkataan memperkasakan. Kita mau gunakan perkataan menjejaskan image. Pakai itu, you have no choice. Itu. Take it or leave it, kata cakap dengan dia. Jadi cikgu mesti mau guna pistol sudah ni. Kalau tidak pakai, timbak saya di situ. Okey, baik. Next. Jadi Tiara di sini ya. Okey, sekarang saya minta bantuan pula. Saya panggil nama. Mana tahulah kan, penat sudah. Cikgu Nurbia ada cikgu? Cikgu Nurbia? Iya, Tuan Haji Amin. Cikgu Nurbia, tolong saya. Macam mana nih Cikgu Nurbia? Perenggan ini. Perenggan yang keberapa? Perenggan yang saya highlightkan ini. Nampakkah? Yang kedua antara cara bagi kerajaan tu? Cara seterusnya ini. Adakah saya punya presentation? Ada. Okey. Okey, cikgu, apa penilaian cikgu ni? Kerajaan haruslah manfaatkan dan melaksanakan dasar pendidikan negara untuk Enggak. Ini. Cara seterusnya ialah melalui pendidikan ini. Okey, cara seterusnya ialah melalui pendidikan. Okey. Jadi boleh bagi saya, boleh dapat markah kah ini ya? Sebab tidak ada perkataan dia punya isu tu cikgu. Isu statementnya tidak ada kan? Tiada. Lepas tu? Jadi kiranya tidak dapat markah lah di situ bagi saya. Kalau kita ajar budak, kita tekankanlah bahawa ini merupakan cara kerajaan menangani jenayah daripada berleluasa ialah melalui apa? Melalui. So, apa kita buat ni cikgu? Apa kita buat ni cikgu? Supaya pelajar terbiasalah. Ya, terbiasa menjawab soalan ni. Perlu wajibkanlah. Okey, jadi kita TR-kan juga ini cikgu. Kalau saya lah cikgu, ini style kita lah. Okey, baik. Okey, cukuplah. Saya rasa itu saja. Jadi penekanan kepada penulisan ini sebenarnya adalah bergantung kepada ayat pelengkap, ayat isu itu lengkap atau tidak, dan di hujungnya kita biasakan dengan penulisan idea itu. Ya. Saya mau tanya dengan Cikgu Nafi. Cikgu Nafi, penulisan karangan budak di sana macam mana Cikgu Nafi?
Sebab kami punya budak ni begitulah kalau mau diajar itu. Okey. Mungkin Cikgu Nafin tak ada. Okey, ada apa-apa soalan yang lain daripada cikgu-cikgu? Bolehkah? Boleh fahamkah benda yang saya addresskan tadi tentang karangan itu? Oke, jelas. Boleh Kan? paham. Jelas. Sebab saya rasa ini pun bukan kali pertama kita tegaskan tentang perkara ini. Jadi saya mau tekankan saja mungkin sebab kepada guru-guru yang mungkin baru join kita tekankan tentang dua benda di ayat yang pertama setiap perenggan. Satu, issue statement, and the other one is dia punya idea. Dan idea itu cubalah cikgu berlatih buat sampai betul. Cikgu semua Okey, baik. Okey, selesai. Okey, baik. Saya rasa itu saja saya punya perkongsian pasal karangan. Cikgu Azman, ada apa-apa soalan daripada peserta? Saya buka. Okey, Cikgu Farid. Sila Cikgu Farid. Masa menunjukkan pukul 4 sudah. Nampak sangat penat sudah kan? Ya. Nanti Mama mau masak lagi ni. Cikgu Farid? Online Cikgu Farid tidak berapa okey. Cikgu Farid ni di mana ini? Di dalam hutan mana kau ini? Boleh dengar? Ya, boleh dengar Farid. Cikgu Hamid, dalam ruang komen tu ada beberapa soalan di situ. Saya rasa bermula dari soalan Cikgu Mariani. Okey, Cikgu Mariani punya soalan. Cikgu Mariani kata untuk memarkahkan bahagian isi utama, markah isi utama adalah mandatory 2 atau kosong atau boleh bagi 1. Okey, Cikgu Mariani, untuk makluman markah untuk karangan biasanya kita boleh bagi 1 atau 2. Okey, tetapi kalau kita mau buat satu bentuk programming lah kan untuk budak kan Cikgu Mariani, kita tekankan bahawa mintalah supaya diorang mencari idea yang tepat, so kita boleh latih diorang dengan 2 markah itu. So kalau kiranya dalam circumstances diorang menjawab jawapan itu hampir-hampir ataupun boleh mengena kepada CP itu, barulah kita pertimbangkan 1. Tetapi kita ajar diorang untuk menjawab style 2 markah itu. Ya, jadi jangan beri kelonggaran sangat kepada 1 markah. Tetapi masih boleh diberi 1 atau 2. Dan kita punya M ialah 2 markah. Okey. Cikgu Fatma, kalau pelajar ada isu tapi sebut pendidikan saja, sedangkan skema pendidikan pencegahan jenayah TR Cikgu Fatma, idea tidak lengkap. Sama jugalah macam pemerkasaan tadi. Jadi pemerkasaan penguatkuasaan undang-undang mesti lengkap. Ya. Okey. Baik, Cikgu Kombura kata pemarkahan masih idea 2 dan idea huraian 2. Ya, satu perenggan itu ideanya 2, huraiannya 2. Dan bila dia jadi idea 1 seperti mana disebut oleh Cikgu Mariani, idea huraiannya juga 1. Tidak boleh 2. Kalau 1 ataupun kosong lah. Ya. Okey, kalau skema 5 campur kosong tapi pelajar jawab 2 campur 3, masih terterima mana yang betul lah. Katakanlah 5 campur kosong tentang langkah-langkah semua. Tapi budak jawab faktor dan langkah. 3 yang dijawab langkah tu diterima lah. Kalau betul semua. Kalau tidak, TR juga. Ini semua teknikal lah. Teknikal yang menjawab kepada karangan. Okey, Cikgu Chong Oili ada komen apa-apa? Okey, baik. Cikgu Hamid. Ya, saya. Cikgu Hamid. Ya, soalan ni yang untuk penulisan idea utama seharusnya dia idea itu perlu diletak di baris pertama kan. Ya, tetapi sekiranya kalau pelajar ada pelajar yang masih terletak dia di bahagian huraian, ada lagi tak markah peruntukan untuk itu? Tidak ada. Kita terus penalti dia lah Cikgu Mediana. Kita jangan bagi kasihan dengan dia.
kita cakap dengan dia, saya perlukan, ini saya punya amalan saya cakap, saya mau tengok idea, isu dan juga idea itu di ayat pertama saja. Dia turun pergi ayat kedua, kita anggap dia huraian, kita bagi dia TR terus. Itu cara saya, Cikgu Madiana. Kalau Cikgu Madiana, dari apa dia? Skema pemarkaan NPM dia ada masih diberi markah ke tidak? Saya Jelas, rasa ajar macam dengan- sebaik-baiknya itu kita ikut style itu. Kalau pendirian MPM itu nanti mau kasih kelonggaran itu alhamdulillah lah, syukur. Tapi kalau pada saya, kita kasih tegas dia. Mau ayat pertama saja. Kalau dia ayat kedua, ketiga, kita anggap dia huraian, dan huraian tidak boleh dijadikan sebagai idea. Kita terus penalti begitu. Ya? Okey. Boleh Lantak dia macam tu. Ya. Okey, thank you. Memang dia akan Thank menangis you. itu. Percaya kau sama aku, Cikgu Mediana. Ya, okey, thank you. Okey. Penulisan intro maksimum 3 untuk perengan isi dan kesimpulan berapa maksimum ayat. Sama juga Cikgu Rosna, buat di dalam 3 ayat cukup. Ya, jangan banyak-banyak. Sama juga. Ya. Okey, salam Cikgu, penandaan karangan mesti ikut skema. Maksudnya cadangan jawapan itu mestilah bertepatan ikut skema, mesti. Kalau di luar daripada skema, walaupun jawapan itu macam betul, tapi dia macam salah juga. Jadi maksudnya tidak diterima jika tidak mengikut kehendak skema. Itu yang saya boleh cakap lah. Ya. Jadi jangan cakap cikgu lah, budak saya pun semester 1 berhancuran keputusan. Tidak aku tahu macam mana sudah mau mengajar. Macam bodoh sudah aku mengajar karangan ini. Ya. Okey, baik. Ada lagi soalan? Menghampiri 4-7 minit. Muka pun masing-masing layu sudah. Mamak-mamak pun macam mau bergerak ke dapur sudah itu, mau masak-masak. Selamat petang Tuan. Ya, sila. Cikgu Istad. Ini mungkin bukan soalan lah, tapi minta Tuan kongsikanlah apa isu yang keberangkalian isu yang akan keluar dalam penggal 2 ini. Okey, baik. Untuk semester 2, saya tidak bagi, bukan bagian bukan bagi target cumanya apa tema yang kita kena tekankan untuk tema 2. Ya. Semester 2. Satu, jangan lari daripada isu perpaduan. Itu perpaduan. Jadi apa yang punca, apa langkah, apa cara, semua kena target. Semua kena baca. Termasuk jugalah elemen-elemen yang membentuk perpaduan itu. Sukan, pendidikan. Dia mungkin boleh jadi satu soalan lah. Contohnya, apakah bidang pendidikan yang boleh menjadi isu kepada penyatuan bangsa Malaysia, contoh dia. Jadi kita kena masak dengan elemen dan bidang itu, perpaduan. Yang kedua, jangan lari dengan wawasan. Wawasan tatap itu ada 9 cabaran. Cikgu tengok setiap itu sudah pun ditanyakan. Masyarakat penyayang, masyarakat industri, masyarakat pertanian, bermoral dan beretika. Tolong pastikan bahawa budak-budak ini dia boleh berpusing-pusing dengan jawapan itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa tentang isu-isu tentang perpaduan, tentang wawasan. Apa lagi saya tertinggal Cikgu Nur, apa-apa lagi yang selalu kita tekankan semester 2? Rukun negara. Rukun negara, betul. Cikgu Salwa. Aduh, ya Allah, tuanya sudah aku penat mungkin sudah. Jadi aku mau beritahu, rukun negara wajib. Kalau baca, dia terkeluar pergi ke struktur. Tidak ada mengapa. Sebab kita sudah sediakan rukun negara wajib. Jadi itu tiga bidang yang saya selalu tekankan dengan cikgu-cikgu saya. So, pakai rukun negara, pakai wawasan, dan pakai perpaduan. Jadi konsep itu pun sudah luas. Ya. Cikgu Kombura cakap wawasan tidak pakai sudah. Jangan sebab apa, walaupun Tun Dr. Mahathir sudah berhenti jadi Perdana Menteri yang ke-8,
saya mau ke-8 ke-7 saya mau bagi tahu dengan cikgu-cikgu dalam sukatan kita wawasan 2020 masih ada. Bukan sebab Presiden Perdana Menterinya tidak ada, jadi tidak soalan itu ditanyakan, tetapi dia punya sukatan. Keluarga Malaysia belum boleh ditanya lagi, sebab itu belum masuk dalam sukatan. Keluarga Malaysia untuk akan datang, untuk akan datang. Okey, baik. Kita pastikan bahawa budak mengambil ID wajib 1/4. Itu yang pertama itu. Jadi yang berkaitan dengan teknikal tadi, penulisan graf gabungan punya skala dihimpunkan di kiri dalam satu unit skala sahaja. Okey. Dan yang ketiga, Cikgu Azlan punya soalan tadi kan tu, yang di tahun 2 nombor tu, di penghujung dia mesti ada label tahun. Okey ya? Okey, saya rasa alhamdulillah cikgu pun sudah menerangkan. Saya ambil masa sedikit Cikgu Malini punya soalan. Kalau pelajar sebut isi di satu ayat dan satu lagi hujah, dia tidak sempat, dia ambil satu baris untuk ayat idea dan satu lagi ayat huraian. Boleh ke tidak boleh? Boleh, lengkap sudah. Maksudnya ada idea, ada satu ayat idea dan satu ayat huraian, walaupun mungkin tidak mencukupi 50 ke 60 patah perkataan. Sudah komplit, body sudah cukup. Ada idea dan ada huraian walaupun satu ayat. Okey Cikgu Malini, ini mungkin kes-kes budak yang tidak kecukupan masa lah kita cakapkan. Okey, baik. Okey, baik. Saya sudah scroll di bawah, tidak ada soalan. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Sudah pukul 4.18. Cikgu Hamid last sekali. Atau Silakan. saya yang termis tadi. Adakah dimaklumkan tentang bilangan patah perkataan sekarang yang terkini, bilangan yang maksimum? Kak Rizam, bantu saya kalau saya salah. Jadi jumlah patah perkataan yang dibenarkan ialah 200 hingga 350 di dalam petikan. Dalam itu ditulis kepanjangan dia. Tetapi jika ditulis sampai 400 patah perkataan masih diterima, tetapi jangan melebihi maksimal 400. Kak Rizam, betul ke tidak? Okey, betul juga Amir. Walaupun 401, satu pun tidak boleh. Ya, jangan lebih ya, jangan lebih. Jangan lebih. Sebab 50 tu sebenarnya sudah lebih. Okey. Jadi kita buat dalam anggaran 380, 390. Begitulah lebih kurang. Memang biasa pemeriksa akan kira lah satu-satu ya? Kira. Ya, Cikgu Noh. Betul. Memang pemeriksa dibayar untuk mengira. Okey, nanti juga. Okey, baik. Okey. Daripada saya mau tutup sudah ni ya. Saya minta ampun, minta maaf daripada pagi sampai ke petang. Sampai petang ni saya sudah macam ndak keruan sudah ni kan, macam kelajuan sudah pula aku merasa aku bercakap ini. Jadi saya mohon ampun atas kekilafan, atas kekurangan. Tylo, Cikgu Ong, apa kabar? Saya punya Sifu. Okey, jadi saya pun insan baru belajar dan saya sangat bertuah sebab saya dikelilingi oleh insan-insan yang hebat. Daripada pagi sampai ke petang ada kawan-kawan saya yang sentiasa membantu. Jadi apapun berbentuk percanggahan dan kekilafan di antara kita, saya mohon supaya saya dimaafkan, diampuni kesalahan dan saya harap tidak menjadi satu isu yang besar. Okey, jadi terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan yang stay back sampai pukul 4.30. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri, dan saya mohon berbanyak-banyak keampunan dan kemaafan. Okey, nanti kalau ada apa-apa kita boleh texting lagi. Okey, terima kasih. Baik, Terima kasih. Tuan Haji. Terima kasih. Tuan Haji Hamid, petang ini satu sesi yang cukup menarik, perkongsiannya cukup padat dan petang ini saya pula yang jadi gugup ya bila tiba-tiba semua jurulatih utama sudah on kamera sekarang ya. Jadi kita ambil masa lebih kurang dalam 10 minit untuk kita tutup majlis ini, dan sebelum kita bersurai, saya berikan laluan ini kepada Dr. Jagil mewakili Cikgu Farid untuk sepatah dua kata. Dipersilakan Dr. Jagil.
Terima kasih moderator bertugas Cikgu S. Azman Ligun. Okey, salam sejahtera, selamat petang. Saya tunjukkan khas kepada yang berbahagia Tuan Haji Amit Awang, Guru Cemerlang Pengajian Am Negeri Sabah, penceramah kita pada petang ini. Para jurulatih utama, penolong-penolong kanan tingkatan 6, ketua-ketua unit pengajian Am dan seterusnya rakan akademik pengajian Am Negeri Sabah. Baik, selaku wakil urus setia webinar bimbingan dan pementoran pengajian Am Kertas 2 tahun 2021, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan webinar kita pada petang ini, khususnya unit sains sosial sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah kerana memberikan laluan khas sehingga terlaksananya program mega hari ini. Terima kasih juga saya tujukan kepada penceramah kita yang dari pagi sehingga kini tidak putus-putus berkongsi ilmu sama ada melalui penyampaian konten maupun teknik pemeriksaan terkini. Terima kasih tidak terhingga juga buat Cikgu Napi dan Cikgu Salmiah yang terkenal dengan channelnya Rasa Hati kerana turut berkongsi pengalaman hebat dengan guru-guru akademik pengajian Am Sabah. Saya percaya perkongsian hari ini amat besar impaknya kepada semua peserta. Sehubungan dengan itu, maklumat dan bahan yang diterima dalam webinar ini seboleh-bolehnya tuan-tuan dan puan-puan kongsi dengan rakan sekolah, rakan guru di sekolah masing-masing selepas ini kerana kita mahu kelulusan pengajian Am bagi negeri Sabah meningkat secara kolektif. Sebagai makluman semua, webinar ini adalah kali yang keempat dianjurkan agar semua sekolah di seluruh negeri Sabah mendapat input terkini berkaitan teknik pemeriksaan dari sumber yang tepat. Saya ulangi, sumber yang tepat. Kehadiran rakan guru akademik pengajian Am pada petang ini bukanlah satu kerugian ya, namun satu kelebihan. Sepanjang sesi didapati majoriti pertanyaan peserta tertumpu kepada aspek pemarkahan dan kepatuhan jawapan pelajar. Perkara ini jelas membuktikan bahawa webinar kali ini hadir tepat pada waktunya sebelum kita bersemuka dengan pelajar pada awal Oktober ini. Kepada peserta yang tidak berjaya menyertai webinar disebabkan kekangan-kekangan tertentu, jangan bimbang sebab pihak urus setia akan kongsikan rakaman program ini dalam kadar segera. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada petang ini, saya mengambil peluang bagi pihak rakan urus setia memohon maaf atas segala kekurangan dalam program ini. Saya difahamkan ada peserta yang tidak dapat masuk Google Meet, tidak dapat link, dan beberapa masalah lain yang berpunca dari perkara luar kawalan atau terlepas pandang oleh pihak urus setia. Kami menyusun 10 jari atas semua kelemahan tersebut. Kepada rakan urus setia yang merupakan gabungan tenaga 3 pusat pendidikan yang menawarkan pengajian peringkat Perayu, SMK Gadong, Polis Tingkatan 6 Kota Kinabalu dan SMK Agama Kota Kinabalu, terima kasih atas usaha dan kerjasama. Terima kasih juga kepada semua peserta webinar kali ini yang bukan sahaja matang, tetapi juga sporting dan amat dahagakan ilmu. Akhir sekali, jangan lupa mengisi kehadiran menggunakan akaun Delima agar pihak urus setia dapat menyerahkan senarai ini kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk tindakan lanjut. Sampai jumpa lagi pada webinar akan datang pada tahun 2020. Semoga kita dapat bersua secara fizikal. Jaga kesihatan diri dan patuhi SOP yang sedang berkuat kuasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Jagil Apak mewakili Ketua Urus Setia sepatah dua kata yang disampaikan tadi. Dan sebelum kita tutup sesi kita pada petang ini, saya ingin menyampaikan ada satu berita gembira sebenarnya daripada Urus Setia. Tadi ada PM tepi kepada Cikgu Farid dan juga kita sudah dapatkan feedback dari Cikgu Amit permintaan untuk ada satu bimbingan dan pementoran khusus untuk guru-guru novis pengajian Am. Jadi insyaAllah kita akan cuba murnikan idea ini, cadangan ini untuk kita usulkan pada JPN supaya kita anjurkan satu bimbingan dan pementoran khusus untuk membantu guru-guru novis pengajian Am di negeri Sabah. Sebab kita lihat hari ini sangat aktif jabatan daripada guru-guru yang baru menyertai keluarga pengajian Am negeri Sabah. Jangan risau seperti mana pendapat Cikgu Amit tadi. Kita akan cuba bantu, kita akan pergi perkara yang paling asas supaya guru-guru ini hari ini Anda menjadi keluarga baru. Satu hari nanti Anda akan berada di skrin ini menjadi presenter, mengambil alih jurulatih utama yang berada dalam sesi petang ini. Akhir sekali dari saya, terima kasih atas perhatian dan kerjasama cukup hebat daripada tuan-tuan. Mohon maaf sekiranya ada berlaku sebarang keterlanjuran, kekasaran
sepanjang saya mengendalikan sesi webinar petang ini. Terima kasih sekali lagi harus ya. Terima kasih atas penglibatan semua yang hadir. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ambil screenshot. Kenang screenshot. Kita angkat layar. Kita Cik Wida akan screenshot dan tidak akan share dalam grup. Kan Cik Wida, saya rasa semua dari sana dia berani. Farid, kau okey kata Farid? Okey, nyam. Alright. Okey, jadi okey sudah ya. Okey, terima kasih semua. Jaga diri di mana jua Anda berada dan selamat berhujung minggu. Terima kasih dari kami Barisan Rustia. Jumpa lagi. Terima kasih. Oke semua. Terima kasih. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga berjumpa lagi. Bang. Bulan